Saya boleh teruskan sekarang. Ya, Tuan Speaker, terima teruskan. kasih. Terima kasih Puan Speaker kerana memberi saya peluang untuk menggulung perbahasan yang telah pun diadakan ataupun kepada 19 ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan belanjawan 2024 di peringkat jawatankuasa hari ini berkenaan butir-butir di bawah portfolio undang-undang dan reformasi institusi di Jabatan Perdana Menteri. Saya akan terus kepada beberapa isu yang telah pun dibangkitkan. Pertamanya oleh Yang Berhormat Damansara yang telah pun memohon penjelasan berkenaan kos yang terlibat dalam permohonan review. Dalam permohonan proses permohonan semakan hukuman mati, beberapa permohonan dibuat sehingga sekarang dan jangka masa untuk permohonan-permohonan tersebut didengar. Puan Ketua, Akta Pemansuhan Hukuman Mati mandatory pada 2023, Akta 846 telah berkuatkuasa pada 4 Julai tahun ini. Manakala Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023, Akta 847 telah berkuatkuasa pada 12 September. Sejumlah sekitar 12 juta ringgit telah diperuntukkan bagi tujuan ini, termasuk untuk perkhidmatan bantuan guaman. Just untuk makluman yang berhormat, bantuan guaman itu adalah seperti ini, di mana YBGK, Yayasan Bantuan Guaman, telah akan memberi bantuan guaman untuk kes-kes yang melibatkan natural life. Oleh kerana kes-kes death penalty itu akan diuruskan melalui court appointed counsel. Jadi untuk menjawab soalan seterusnya oleh Yang Berhormat, tempoh masa bagi mengemukakan permohonan semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat adalah dalam tempoh 3 bulan dari penguatkuasaan Akta 847 tersebut. Melalui statistik daripada Jabatan Penjara Malaysia, seramai 1020 banduan akan menerima manfaat susulan daripada penguatkuasaan Akta 847 ini. Setakat 31 Oktober tahun ini, sebanyak 924 permohonan semakan hukuman telah dikemukakan kepada mahkamah, iaitu 807 semakan hukuman mati dan 117 semakan hukuman pemenjaraan sepanjang hayat. Itu adalah setakat 31 Oktober. Pendengaran kes pertama bagi semakan hukuman di bawah Akta 847 pula akan diadakan pada 14 November di Mahkamah Persekutuan di Putrajaya. Itu adalah kes pertama yang akan di mana review di Mahkamah Persekutuan akan didengar pada 14 November. Berhubung dengan jangka masa penyelesaian proses semakan ini, tiada tempoh masa tertentu ditetapkan. Dan proses pemfailan dan pendengaran akan dilaksanakan secara berperingkat. Boleh? Minta penjelasan Puan Pengerusi. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang telah pun diberikan tadi. Soal berbangkit berkenaan dengan banduan-banduan yang masih belum memasukkan permohonan, seperti mana perlu untuk dipertimbangkan soal apa disebut sebagai semakan hukuman mereka. Saya nak tanya sama ada kerajaan akan pastikan bahawa semua yang menghadapi hukuman gantung sampai mati ini, walaupun mereka tidak masukkan permohonan, adakah semua akan diberi peluang untuk pastikan bahawa keputusan hukum gantung sampai mati terhadap mereka itu disemak semula Timbalan Menteri. Terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan dengan isu siapa yang ingin memfailkan dan tidak ingin memfailkan, Jabatan Peguam Negara telah pun membuat standard form untuk diisikan oleh semua banduan bagi tujuan menyatakan sama ada mereka berhasrat untuk memfailkan atau tidak. Dan of course, majoriti besar mereka
ingin memfailkan, tetapi ada beberapa kes yang di mana mereka tidak berniat untuk memfailkan permohonan review tersebut. Dalam apa jua keadaan, kami telah pun membincangkan perkara ini agar permohonan itu difailkan dalam apa jua keadaan dan dibawa ke mahkamah untuk dibawa untuk di open court, dan mahkamah akan membuat keputusan yang sewajarnya sama ada untuk membatalkan atau tidak, bergantung kepada keadaan. So dalam keadaan tersebut, kesemua kes akan kami cuba untuk dibawa ke mahkamah bagi tujuan review tersebut. Tadi saya kata Jabatan Penjara Malaysia, bukan Jabatan Peguam. I think it's a mistake, minta maaf. Saya juga ingin menjawab kepada Yang Berhormat Damansara yang juga telah pun memohon penjelasan berkenaan peruntukan wang yang akan disalurkan untuk tujuan jawatan kuasa aduan SPRM sejak 2020. Sejak 2020, beberapa aduan yang telah diterima oleh jawatan kuasa tersebut, dan apakah tindakan yang telah pun diambil oleh SPRM terhadap aduan tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat, jawatan kuasa pemantau bebas yang ditubuhkan di bawah Seksyen 13, 14 dan 15 Akta MACC 2009, iaitu Akta 694, iaitu Lembaga Penasihat ada 3. Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR, Jawatan Kuasa Khas Mengenai Rasuah JKMR, dan jawatan kuasa yang ditanya oleh Yang Berhormat iaitu Jawatan Kuasa Aduan JKA, yang menjalankan fungsi-fungsi dan peranan yang tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam akta tersebut. Puan Ibu Ketua, selaras dengan Plan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023 atau NACP, di bawah inisiatif 5.3.2, SPRM masih lagi menjalankan kajian untuk memperkaskan lagi peranan jawatan kuasa bebas ini. Untuk menjurus kepada soalan Yang Berhormat, selain itu terdapat pelbagai laporan yang diterima terhadap pegawai-pegawai SPRM berkaitan kes salah laku, salah guna kuasa, cuai dan lain-lain. Bagi kes-kes salah laku yang tidak bersifat jenayah terhadap pegawai-pegawai, ini akan dirujuk kepada jawatan kuasa aduan tersebut yang ditubuhkan di bawah Seksyen 15 Akta 694. Bagi kes jenayah yang melibatkan pegawai-pegawai, ini akan dilaporkan kepada PDRM, manakala kes-kes berkaitan rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan akan disiasat oleh SPRM. Mengikut data yang diberikan sepanjang tahun 2018 sehingga September 2023, tindakan-tindakan tata tertib telah pun diambil terhadap kesalahan-kesalahan tersebut, termasuk amaran denda, lucud hak emolumen dan sebagainya. Sebanyak 42 tindakan tata tertib telah pun diambil, dan daripada jumlah tersebut sebanyak 15 anggota SPRM telah pun dikenakan tindakan buang kerja dalam tempoh tersebut. Minta penjelasan Puan Pengerusi. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang dibawa tadi. Soalan saya berkisar kepada soal perilaku pegawai-pegawai SPRM yang menyentuh perkara-perkara yang bersifat jenayah. Jadi kalau kita lihat kepada peruntukan Seksyen 15 kurungan 1 kurungan A, Puan Pengerusi, cukup jelas peruntukan itu menyatakan bahawa bidang kuasa, jawatan kuasa tersebut adalah untuk pantau pengendalian oleh Suruhanjaya aduan mengenai salah laku yang tidak bersifat jenayah terhadap seseorang pegawai tersebut. Jadi soalan saya kepada Timbalan Menteri, kepada kerajaan adalah, adakah kerajaan berhasrat untuk melebarkan, meluaskan apa yang tersebut dalam 15.1A juga supaya ianya dapat merangkumi perkara-perkara yang melibatkan perkara-perkara bersifat jenayah. Itu satu. Kemudian adakah Yang Berhormat Timbalan Menteri mempunyai angka-angka berkenaan dengan kes-kes di mana pegawai SPRM disiasat berkaitan dengan kes
yang menunjukkan unsur-unsur jenayah, kemudian tindakan diambil dan apakah hasil daripada tindakan mahkamah tersebut, Puan Pengerusi. Terima kasih, Timbalan Menteri. Timbalan Speaker. Terima kasih. Yang berhormat Timbalan Menteri. Menteri, saya memandangkan kita menyentuh tentang subjek SPRM. Saya juga ingin bertanya, cuma ada masa 4 minit lagi. Saya juga telah membangkitkan dalam perbahasan saya perkara mengenai tuduhan yang dibuat oleh Ketua Pembangkang dalam satu sidang akhbar, di mana beliau berulang kali menyatakan bahawa ada ahli-ahli parlimen di sebelah sana yang mendapat tawaran daripada kerajaan. Dan saya telah menyatakan bahawa di bawah peruntukan Seksyen 25 Akta SPRM, kalau seseorang itu tidak membuat laporan mengenai apa-apa cubaan sogokan, ia merupakan kesalahan. Saya di sini menuntut kerajaan bertindak balas. Bertindak balas dengan cara kita membuat laporan polis terhadap mereka. Tindakan diambil. Kerana tindakan yang berhormat Ulu Langat adalah keterlaluan. Saya membaca satu laporan yang disiarkan oleh akhbar New Straits Times. Bukan Hulu Langat. Di mana yang berhormat Ketua Pembangkang telah menyatakan bahawa 2 ahli parlimen pembangkang telah menerima tawaran untuk menyertai kerajaan, tawaran projek dan sebagainya. Dan beliau tak berani buat laporan SPRM mengenai perkara ini. Sampai bila kerajaan nak mendiamkan diri? Kita sepatutnya mengarahkan sama ada mana-mana pegawai dari Jabatan Perdana Menteri untuk membuat laporan SPRM, membuat laporan polis, mengambil tindakan untuk criminal defamation, fitnah jenayah terhadap Ketua Pembangkang. Kalau tuduhan-tuduhan ini adalah tuduhan liar yang tak berasas, tak boleh benarkan perkara ini berterusan, kerana ia menimbulkan tanggapan yang negatif terhadap kerajaan kita. Kononnya kerajaan kita yang amat berhormat Perdana Menteri cuba membeli sokongan daripada sebelah sana. Walhal perkara ini tidak dilaporkan kepada SPRM. Mohon jawapan daripada Timbalan Menteri. Terima kasih. Timbalan Pengerusi, Timbalan Menteri, ada satu soalan ringkas saja. Merujuk kepada Akta SPRM Seksyen 14, iaitu satu jawatan kuasa perlu ditubuhkan. Jawatan kuasa mengenai rasuah perlu ditubuhkan, di mana pelantikan itu dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat atas nasihat Perdana Menteri. Setahu saya jawatan kuasa ini semenjak dah setahun ini, kerajaan baru ini tidak dapat bermesyuarat kerana anggota-anggota jawatan kuasa ini masih tidak dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Jadi anggota yang ada dalam jawatan kuasa termasuk saya sendiri dan pengerusinya dulu Tan Sri Dr. Rais Yatim, Speaker Dewan Negara dah melepaskan tugasnya. Jadi adakah ini terlepas pandang ke macam mana? Ini jawatan kuasa yang penting, Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berhormat tadi. Berkenaan dengan soalan tambahan oleh Yang Berhormat Damansara, sama ada berkenaan dengan kes-kes jenayah yang melibatkan anggota-anggota SPRM. Seperti yang saya katakan tadi, Puan Yang Di-Pertua, kes-kes jenayah ini berkenaan dengan statistiknya, ianya akan berada di bawah kawalan KDN, di mana KDN akan mempunyai statistik dan data berkenaan dengan pendakwaan-pendakwaan yang telah pun diambil terhadap anggota-anggota SPRM. Tapi Puan Yang Di-Pertua, boleh saya katakan, seperti mana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, Yang amat berhormat Perdana Menteri dalam sesi waktu pertanian Perdana Menteri ataupun PMQT pada 28 Mac 2023 telah meminta AGC mengkaji semula cadangan supaya suatu badan bebas, an independent body diwujudkan bagi menyiasat aduan dan tuduhan terhadap badan penguatkuasaan. Ini I think adalah satu perkara yang penting untuk badan bebas itu diwujudkan
dan perkara ini sedang dikaji teliti sekarang. Seterusnya, Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 19 April 2023 telah bersetuju agar Jabatan Bayu BH Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang JPM menubuhkan jawatan kuasa pro tem untuk meneliti dengan lebih perinci berkenaan pengukuhan dan pemantapan fungsi dan kuasa EAIC Suruhanjaya Integriti, penguatkuasaan termasuk kuasa untuk menemak isu-isu integriti terhadap pegawai-pegawai. Jadi ini adalah merupakan langkah yang sedang diambil secara aktif buat sekarang bagi tujuan tersebut, iaitu mengkaji sama ada badan bebas tersebut wajar diadakan. Yang Berhormat Menteri, kami ramai di sini bertanya tentang Felda. Saya tak pasti sama ada Saya akan jawab satu persatu lah. Berkenaan dengan isu Yang Berhormat Timbalan Menteri, masa surat tamat, boleh ringkaskan dan sila gulung. Yang Berhormat Speaker, Tapi minta ada tolong banyak jawab soalan. pasal Felda. Ramai tanya pasal Felda tadi. Bagi jawapan bertulis. Saya akan bagi jawapan bertulis berkenaan Felda. Itu agak panjang, Puan Ketua. Tapi untuk menghabiskan jawapan saya kepada Jelutong yang telah pun membangkitkan berkenaan laporan akhbar dua ahli parlimen pembangkang yang telah pun mendakwa bahawa mereka telah pun ditawarkan projek dan sebagainya untuk menyokong kerajaan. Untuk makluman Yang Berhormat Jelutong, ini sekiranya seorang pengadu itu seorang itu mempunyai maklumat bahawa dia telah pun diberi ataupun ditawarkan rasuah dan sebagainya, Yang Berhormat juga tahu ini merupakan terdapat satu kewajipan untuk melaporkan isu ini kepada pihak berkuasa. So dalam kes ini saya seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong tadi, sekiranya dua anggota tersebut itu memang mempunyai maklumat sedemikian, mereka diwajibkan sepatutnya membawa aduan ini kepada SPRM atau pihak berkuasa agar tindakan lanjut dan siasatan lanjut diambil, dan yang saya difahamkan memang akan diambil. Tapi mereka perlu membangkitkan membuat aduan yang diperlukan. Timbalan Menteri, sini. Sini. Jempol boleh, jempol. Masalah, Sedikit tapi saja jempol. masa dah habis. Ringkaskan soalan. Timbalan Menteri, Okey, soalan Kapung. yang ringkas. Ya, ya, ya. Bagaimana Sekarang- dengan siasatan ke atas anak menantu Pagu? Jawab Kota Melaka dulu. Status terkini. Timbalan Siasatan ke Menteri, atas saya anak mohon menantu sikitlah Pagu. jawapan tentang Felda. Orang Felda tunggu ni banyak. Speaker, saya minta laluan sebentar sebab ini sangat penting. Seperti kata Putrajaya tadi, saya banyak ada 5 isu berkaitan Felda yang saya bahaskan pagi tadi. Saya mohon sedikit penjelasan ya, sebab semua masyarakat Felda menunggu-nunggu jawapan daripada pihak kerajaan. Saya izinkan Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk jawab perkara tentang Felda. Saya boleh jawab, Puan, tapi ini agak panjang. Ringkaskan, summarize. Menteri, satu soalan saja. Satu soalan terakhir je Julto. Sekiranya tidak ada sebarang laporan daripada ahli-ahli parlimen di sebelah sana, adakah kita akan respon? Adakah kita akan menugaskan siapa-siapa untuk membuat laporan polis terhadap mereka untuk siasatan dimulakan untuk criminal defamation? Kita tidak boleh benarkan mereka untuk... Puan Pengerusi dah minta tadi untuk jelaskan kan berkaitan Saya dengan tanya Felda. soalan. Biar Menteri jawab. Dah lah tu. Belum jawab lagi. Tak habis provok. Cukup-cukup lah. Provok, saya tanya soalan. Cukup, kedua-dua cukup. Perkara ini berlarutan. Timbalan Speaker. Timbalan Menteri, Jelutong, mohon jawapan. Jelutong, banyak lagi. Saya disebut banyak kali. At least sebutlah sikit pasal Felda. Putrajaya. Ratus-ratus ribu di luar sana. Sebelah Nak tahu sana banyak selalu kita buat duduk tuduhan. sama. Ya, Itu sila yang kami duduk bawa semua. ke sini. Terima kasih. Puan Ketua, memandangkan masa singkat, saya akan just menyentuh berkenaan Felda sebelum saya menggulung dan menghabiskan jawapan saya. Yang Berhormat Jempol telah pun bertanya berkenaan dengan program kelestarian Felda 16500, penyelarasan dan juga Yang Berhormat Putrajaya, memandangkan beliau telah pun bangun tadi.
Beliau telah pun membangkitkan hasil diterima Felda dalam tempoh Felda setelah memegang saham 82% dan sebelum Felda ambil alih saham FGV. Kedua, dia tanya, lembaga pengarah FGV, komposisi ahli lembaga pengarah dari Felda dan apakah status terkini timbang tara EHP. Puan Yang Bertua, secara ringkasnya, hasil yang diterima Felda selepas pengambil alihan FGV pada Disember 2022 adalah seperti berikut. Pada tahun 2020, jumlah RM 361 juta. Tahun 2021, RM 838.2 juta. 2022, RM 1.116 juta. Sehingga Oktober tahun ini, RM 607.2 juta. Puan Yang Bertua, Felda telah melantik Yang Berbahagia Dato' Amiruddin Abdul Sattah bagi mewakili Felda sebagai ahli lembaga pengarah FGV Holdings Berhad. Pelantikan beliau adalah sebagai pengarah bukan bebas, bukan eksekutif dan dua daripada wakil kerajaan iaitu Yang Bahagia Datuk Syarul Anwar bin Sarman, pengarah Pejabat Belanjawan Negara Kementerian Kewangan Malaysia dan Yang Bahagia Datuk Yatimah binti Sarjiman, Timbalan Ketua Setiausaha Sektoral Kementerian Ekonomi. FIC Property Sendirian Berhad ataupun FICP pada 11 Mei 2022 telah melaksanakan dengan izin Speaker a put option tahun 2022 atas dasar dengan izin sole and absolute discretion. PT Raja Wali Capital International ataupun RCI dan PT Raja Wali Copra RC sepatutnya memindahkan option price sebanyak $678.09 juta ke akaun FICP latest ataupun selewat-lewatnya pada 25 Mei 2022. Bagaimanapun RCI tidak bersetuju dengan put option tersebut. FICP telah memfailkan notis timbang tara pada 17 Januari 2023 ke Singapore International Arbitration Centre ataupun SIAC bagi merujuk tuntutan FICP terhadap RCI dan RC melalui put option bertarikh 11 Mei 2022 tersebut bagi RCI dan RC membeli saham put option di dalam EHP tersebut. RCI telah memohon perlanjutan masa sehingga 3 Mac 2023 untuk memfailkan dokumen balasan. Terkini pendengaran timbang tara put option 2022 di SIAC telah ditetapkan pada 5 hingga 7 Disember 2023. Akhirnya, Puan Yang Bertua, proses pengujian bertulis oleh pihak-pihak dijangka akan diselesai. Menteri, kalau saya akan boleh. selesai, hold on. Proses pengujian bertulis oleh pihak-pihak dijangka akan selesai pada suku tahun pertama Januari hingga Mac tahun depan dan keputusan dijangka akan diperolehi pada awal suku kedua April hingga Mei 2024. Yang lainnya saya bersedia untuk membuat jawapan secara bertulis, Puan Yang Bertua. Saya rasa itu saja masa Tuan yang Yang Bertua, diizinkan. saya Terima minta kasih. soalan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, Jelebu, ada 2-3 perkara yang berkaitan dengan Felda saya dah timbulkan Tuan Pengerusi. Pertamanya tentang TGSA ketika saya membahaskan pembelanjaan pada peringkat dasar. Kemudian saya juga sudah membentangkan soal tentang rumah jansi kedua Felda. Kan kedua-dua perbahasan ini masih tidak dijawab oleh pihak kerajaan. Malah jawapan bertulis juga tidak saya terima. Boleh saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan? Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh bagi jawapan bertulis. Ya, saya boleh bagi jawapan bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Puan Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri.